kita pergi kepada penjadualan. Tujuan penjadualan adalah untuk mengelakkan pembaziran atau pemborosan, mengurus bahan mentah secara sistematik, mengawal sumber tenaga pekerja dan mengelakkan kerugian, masa dan kos. Nampak bahagian perancangan tadi pun melibatkan menjimatkan. Bahagian penjadualan pun ada sebut tentang menjimatkan. Nak mengelakkan, nak mengawal. Itu semua tugas-tugas yang lebih kurang samalah sebenarnya. Cuma penjadualan ni dia ada bentuk jadual dia tersendiri. Okey, baik, cikgu pergi kepada yang seterusnya. Ini dia penjadualan. Okey. Penjadualan boleh dibuat dengan menggunakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan catagan atau catabar. Okey. Blok hubungan aktiviti. Ini adalah rajah untuk blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, yang menunjukkan perjalanan aktiviti dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Milestone ialah petanda atau perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Okey, contoh minggu pertama. Okey, minggu pertama. Okey, kita kena tahu dah. Okey, dalam jadual kita perlu buat apa minggu pertama. Okey, seterusnya inilah maksudnya perbincangan konsep perlu dijalankan dengan semua ahli untuk minggu yang berikutnya. Jadi minggu yang berikutnya itu minggu yang kedua. Katakanlah kita dah plan dah kita nak buat apa. Kita nak buat lakaran. Kena buat lakaran. So bila dalam masa seminggu tu kena buat lakaran hinggalah sampai minggu yang ketiga sepatutnya kita dah dapat keputusan. Kita dah dapat dah model yang kita nak. So ini yang dinamakan dengan sebagai milestone. Okey, kita boleh agak dah daripada satu minggu pertama sampai minggu ketiga ni sepatutnya apa yang kita boleh dapat, apa yang kita boleh capai. Itu namanya milestone. Maksudnya berfikir jauh lah, fikir jauh. Okey, apa kita nak buat jadi lepas ni? Apa yang kita nak buat lepas ni? So kena buat perancangan lah. Kalau nak dapatkan model dalam 3 minggu yang akan datang, okey, melalui minggu pertama ni kita dah kena buat jadual apa step-step kita perlu buat. Itu maksud milestone. Dan kaitannya dengan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Boleh faham ke ni anak-anak? Ya, cikgu. Boleh, cikgu. Alright, thank you. Alright. Okay, ini blok hubungan aktiviti, begini bentuk dia. Okay, begini bentuknya awak kena ingat. Okay, satu lagi cara nak buat penjadualan ialah menggunakan catagan. Okay, catagan ni pun kita biasa buat lah sebenarnya dan dia lebih sistematik sebab dia ada ni dalam buku tak pusat berapa ada cuba tengok buku teks ada kan bentuk macam ni ada misal berapa tu 37 37 ada jadual ni kan cuba tengok dekat bahagian perkara tu dia ada banyak aktiviti dia ada banyak dia punya langkah-langkah yang perlu dibuat. Okey, itu cikgu kata dia paling lengkap sebab dia ada nyatakan apa perlu dibuat. Minggu pertama ataupun bulan pertama buat apa, bulan kedua buat apa dan seterusnya. Okey, dan catagan atau cataban ni dapat ditunjukkan bersama dengan tempoh masa perjalanannya. Okey, awak boleh agak untuk 2 bulan contohnya untuk buat apa, untuk 2 berikutnya untuk nak buat apa pula dan seterusnya hinggalah terbentuknya produk yang hendak dihasilkan. Okay, ahli pasukan khususnya pengurus dapat mengenapasi perkembangan dan kedudukan projek cepat dan pantas melalui gambaran grafik berjadual. Okay, contohnya awak sebagai pengurus, awak tahu dah, okay, ini minggu ketiga ataupun ini dah masuk bulan 4, sepatutnya dah bulan 4 ni lakaran dah siap. Jadi awak kena tengok awak pergi kepada bahagian yang berkenaan yang masihkan lakaran, awak tanya dia. Okay, so how your lakaran dah siap belum lakaran produk kita? Saya nak tengok hasil. Contoh. Itu tugas pengurus. Dia kena cek, dia kena perhatikan bagaimana asal dia bergerak ataupun melakukan kerja. Sebab tu jadual ni sebenarnya ini cikgu pun suka jadual ni, dia lebih lengkap. Dan awak pun dan semua staff pun dan semua ahli pun dia tahu apa kerja-kerja mereka, apa yang perlu dibuat. Sebab dia dah catatkan satu per satu dengan lebih mendalam. Okey? Alright.
Dekat sekolah kelas ada kan jadual, ada kan tugas-tugas sebagai ketua kelas, tugas penolong kelas, tugas setiausaha, tugas bendahari, ada kan? Dalam kelas? Ada. Dalam buku kawalan, sekolah dah sediakan. Sekolah dah bagi. Sekolah dah bagi dalam buku kawalan tu awak boleh baca. Apa tugas, katakanlah awak dilantik sebagai AJK keceriaan, apa tugas awak? Awak dilantik sebagai AJK kebersihan, apa tugas awak? Ketua kelas dan penolong tak lagilah dah tahu kan tugas masing-masing, biasa sangat dibuat Okey, ini dia. So dalam penjadualan ada berapa cara untuk menguruskan projek, untuk melaksanakan projek? Ada 2 saja. Okey, penjadualan yang awak belajar sebenarnya ada banyak, tapi awak sebagai pelajar awak boleh tahu 2 lah. Okey, untuk dalam penjadualan ada 2 kaedah untuk menguruskan atau melaksanakan projek. Yang pertama menggunakan apa? Ini apa ni? Ini apa namanya? Blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, boleh ingat tak ni blok hubungan aktiviti melalui rangkaian? Boleh cikgu. Okey, dan satu lagi apa dia tadi? Penjadualan, satu lagi. Gunakan apa? Catagan dan Catagan. Betul disebut ada 2. Ya, betul disebut catagan catagan ataupun disebut juga catabar. Okey, jadi itulah dia bahagian penjadualan. Ada 2 perkara ni awak kena ingatlah. Soalan ni pernah keluar. Terutamanya soalan catagan ni pernah keluar. Contoh soalannya ialah sila nyatakan, sila nyatakan bahagian-bahagian yang terdapat dalam penjadual yang boleh buat dalam penjadualan. So awak kena buat catagan lah. Buat catagan, lepas tu apakah bahagian-bahagian aktiviti untuk produk tu awak kena buat. Okey. Untuk penerangan lanjut nanti cikgu terangkan dalam kelas lah ya, sebab cikgu tak boleh nak catat, tak boleh nak tulis-tulis. Okey, tapi ini yang awak perlu tahulah untuk permulaan. Okey, ada 2 penjadualan ada 2 cara. Seterusnya, okey, ini dia antara ini catagan yang lain pula. Okey, nampak ruangan bilangan 1 hingga 10 ni dia dah catat dah. Apakah aktiviti yang kena dibuat? Yang pertama contohnya perbincangan konsep bersama pelanggan. Yang kedua melakar bentuk bakul dengan persetujuan pelanggan. Apa produk dia? Melakar bentuk bakul. So apakah produk dia? Apa produk? Catagan ni untuk produk apa tadi? Bakul. Dia nak menghasilkan bakul. So ini adalah contoh aktiviti untuk menghasilkan bakul. Contoh catagan ni, mencari pembekal bahan untuk bakul, membuat pesanan untuk bakul, mendapat pembekalan bahan untuk membuat bakul. Tentang bakul lah maksudnya. So ini pula ruangan minggu. Minggu pertama, minggu kedua, perbincangan konsep bersama pelanggan. Maksudnya 2 minggu ni untuk bincang dengan pelanggan je tentang bakul yang mereka nak order tu, yang nak tempah. Seterusnya, minggu yang kedua dan ketiga ni juga pada masa sama adalah melakar bentuk bakul dengan persetujuan pelanggan. Pelanggan minggu kedua tu dah boleh nampak dah sikit-sikit bagaimana lakaran bakul yang dia hendak. Okey. Kemudian minggu ketiga dan keempat mencari pembekal bahan untuk bakul. Dah catat begini. So kita bagi salinan ni kepada pengurus dan kita juga bagi salinan ni kepada pelanggan supaya pelanggan tahu. Oh, sepatutnya minggu ni syarikat perkenaan dah buat sekian-sekian. Pengurus pun sama. Pengurus jadi senanglah dia nak semak sama ada staf dia buat kerja yang betul ataupun tidak. Okey, boleh faham semua? boleh. Okey. Catagan, awak ingat ni catagan. Alright. So, tadi ini bahagian apa dah ni? Catagan ni bahagian apa? Catagan terletak di bahagian mana? Perancangan ke apa? Penjaduan. Ya, mungkin. Terletak di? Catagan terletak di mana anak-anak? Penjadualan. Ya, Safia? Penjadualan. Penjadualan. Elizabeth penjadualan. Okey, betul Ingat tau. Catagan ni adalah di bawah
penjadualan. Okey, baik. Seterusnya. Sikit lagi sebelum kita habiskan pengawalan. Okey, pengawalan ni dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek. Ia merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan belanjawan. Terutamanya ketidakpatuhan terhadap penjadualan, kos, piawaian kualiti dan belanjawan. Okey, namanya pun mengawal. Okey, kalau mengawal ni daripada semua aspek dia kena kawal supaya tiada salah guna ataupun tiada pembaziran dari sumber dari pelbagai bahagian, daripada pelbagai peringkat. Sama ada sumber, kos, kualiti dan belanjawan tadilah seperti yang telah disebutkan ya. Okey, tujuan pengawalan. Dia dijalankan supaya aktiviti dikenal pasti dilakukan secara optimum. Semua aktiviti dapat disahkan dalam masa yang telah ditetapkan. Sumber-sumber yang diperlukan dapat dikenal pasti dan perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya terdapat perubahan atau pembaharuan terhadap produk. Itu masuk pengawalan. Okey. Macam cikgu dalam kelas. Okey? Cikgu dalam kelas, cikgu pun membuat pengawalan. Supaya cikgu tak naklah anak-anak cikgu semua bila cikgu mengajar, awak buat benda lain, awak fikir benda lain. Jadi cikgu pun kena kawal. Okey, kena lihat secara keseluruhannya. Jadi pengawalannya, jadi ada berapa langkah dalam pengurusan projek? Ada berapa langkah dalam pengurusan projek anak-anak? 3. Apakah dia Safia? Perancangan, penjadualan, pengawalan. Betul. Nurul Huda tu. Nurul Huda. Tidur ke? Afiq. Ya, cikgu. Okey, boleh ulang balik tak? Berapa langkah dalam pengurusan projek? 3. Okey, sebutkan Afiq. Perancangan. Penjadualan. Pengawalan. Okey, very good. Nurul. Minta Nurul. Okey, Nurul. Soalan cikgu. Bahagian manakah yang mengandungi catagan dan blok aktiviti tadi tu? Blok aktiviti dengan catagan terletak di langkah yang mana? Penjadualan. Okey, very good. Samuel? Cikgu. Okey, Samuel. Soalan cikgu. Bagaimana pengurus nak pastikan staf dia menjalankan kerja mengikut masa yang telah ditetapkan? Nak rujuk mana, Samuel? Pengurus. Semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, so pengurus nak cek daripada mana? Macam mana dia nak cek? Langkah-langkah. Sama ada 3 langkah tu kan. Okey, cikgu tanya dalam langkah yang mana? Dalam langkah yang mana pengurus boleh cek? Ataupun cikgu kata bukan langkah, cikgu ambil yang paling kecil. Okey, melalui media apa ataupun melalui cara bagaimana pengurus tu boleh simak. Sepatutnya contohnya minggu ni sepatutnya lakaran dah siap. So, mana dia akan rujuk? Tak tahu, cikgu. Mestilah dia nak tengok mesti dia ada satu kalau cikgu boleh kata satu jadual. Jadual ni boleh macam dalam kelas ada jadual kan, senang kan? Oh, jadual hari ni hari Selasa, masa pertama, kedua, ketiga ABT. Dia tengok jadual kan? Ataupun Sabtu, Minggu ni semua tengok jadual. Okey, so sekarang ni pengurus
dia nak tahu contohnya minggu ni sepatutnya lakaran dah siap ataupun belum. Dia nak rujuk di mana? Penjadualan. Penjadualan, betul. Dalam penjadualan di mana? Bahagian apa? Tadi kita dah bincang dah. Yang lain boleh bantu? Nak rujuk mana agaknya kalau nak tahu minggu ni sepatutnya buat apa, minggu depan buat apa. Ada satu media tadi yang kita guna. Perancangan. Perancangan? Perancangan cikgu. Bukan perancangan, penjadualan dah betul dah tadi tu, penjadualan. Tapi di bahagian mana? Catagan. Ya? Catagan. Catagan. Pengurus akan semak catagan syarikat untuk memastikan sama ada staf-staf dia telah melakukan pekerjaan yang telah ataupun tugas yang sepatutnya dibuat mengikut minggu-minggu yang telah ditetapkan daripada catagan tu lah. Dia jadi senang je, dia tak payah nak telefon. Imat, Saleh, kau dah buat belum ni sekian-sekian? Minggu ni buat apa Minggu ni buat apa Saleh? Minggu ni buat apa Samuel? Tak ada dah. Jadi pengurus akan terus check pada jadual. Dia dah ada dah jadual tu dalam komputer dia. Okey, minggu ni sepatutnya syarikat dah buat lakaran supaya pelanggan boleh tengok lakaran produk. Senang macam tu je. Okey, boleh faham Boleh. Okey, good Samuel, good try. Okey, bagus Yang lain pun Muhaimin. Mana Muhaimin? Muhaimin? Azir? Azir? Tidur ke apa? Muhaimin. Muhaimin. Muhaimin boleh tolong cikgu tak? Kalau awak nak buka bisnes, awak nak buka bisnes apa Muhaimin? Meniaga. Awak suka berniaga. Berniaga apa? Kuih. Kuih? Daripada tadi awak suka kuih kan? Kuih apa awak nak Muhaimin? Kuih apa tu? Cikgu tak kenal ke kuih ni. Kuih apa? Dia kuih tahu sapiang. Apa tu? Betul lah cikgu tak kenal. Kuih apa tu? Kuih Sabah. Awak orang Sabah ke? Sedap sangat ke kuih tu? Ya. So ada tak gambar tunjuk dekat grup Muhaimin? Hari ni ke kalau dapat gambar tu tunjuk kat saya? Boleh je cikgu. Betul Cikgu tunggu tau. Daripada tadi dia nak jual kuih. Risau juga kuih apa sebenarnya yang sangat-sangat popular tu dia nak buka. Okey, tak mustahil. Cikgu rasa kalau kuih tu sedap, tak mustahil awak boleh jual. Contohnya kuih apa yang sangat popular yang orang suka? Kita Malaysia. Jangan tanya kat Sabah Sarawak, kat sana Malaysia. Apa yang orang suka? Kuih apa? Kari pap. Kari pap. Betul, kari pap orang suka sangat. Tak ada kari pap, dapat pisang goreng pun memang the best lah. Donat. Donat. Mami suka donat juga. Okey, betul-betul. Itu antara kuih yang popular sekarang lah. Bomboloni. Tak bomboloni? Kuih terbaru. Wita Nurul, kuih pelita. Okey. Dalam bulan Ramadan ni popular kuih pelita. Samuel kata seri muka. Tahu juga makan seri muka Samuel? Ini semua kuih tradisional. Kuih pelita, seri muka ni pun tradisional Kalau awak suka, memang rasanya mak ayah awak lah ni kuncinya yang memperkenalkan kuih kepada awak. Bagus lah. Alright. Betul. Okey, tak apa. Kalau awak dah ada niat nak buka perniagaan, macam mana kata dia niat buka perniagaan, awak kena belajar lah daripada sekarang. Tak daripada sekarang awak dah boleh belajar dah. Macam mana nak menguruskan perniagaan. Tapi yang penting, sebenarnya apa yang paling penting kalau nak buka perniagaan? Number one yang paling penting, apa dia? Siapa tahu? Kewangan. Kewangan. Jadi maksudnya kewangan tu adalah modal. Betul. Kalau awak ada duit, awak ada modal, awak buka perniagaan apa pun boleh. Jangan risau. Okey, sebab daripada modal tu lah yang kita boleh tetapkan perniagaan apa yang awak nak buat. Kalau saya tak buka kedai buku, kedai buku tu modal memang tak banyak. RM10 dah pun
duit awak. Dia raya ke nanti awak dapat awak simpan. Jadi guna simpan sebagiannya. Sebagian awak guna sikit, sebagian besar awak simpan. Okey? Itu yang cara paling baik. Okey, Muhammad ni buat awak jual kuih ke Muhammad? Masa dah Ya? habis masa. Dah masa dah sebenarnya ni saja dengan diorang ni. Okey. Baguslah Muhammad. Kalau mak awak pun sendiri adalah seorang peniaga Jadi awak ni dah tahu dah Betul lah dia kata dia nak buka perniagaan kuih. Rupanya mak dia pun menjual kuih. Awak nak tolong mak awak ya? Bagus. Okey. Alright, so inilah apa yang dah kita belajar pada hari ini. Cikgu harap anak-anak tak lupalah apa yang cikgu ajar ya. Nota dah boleh buat. Kalau awak tak nak tengok nota daripada video ni cikgu ni, awak boleh buat nota daripada buku teks pun. Tadi kita dah tengok kan buku teks apa yang kita dah bincangkan hari ni. Jadi awak boleh tiru daripada situ, tak apa. Bagaimana awak nak buat nota tu terpulang. Sama ada awak nak buat dalam bentuk tulisan ke, awak nak buat dalam bentuk nota-nota ringkas ke, terpulang awak. Yang penting siap. Sekarang ni kalau awak makin berlengah, awak tak nak buat, makin awak tangguh, tak nak buat apa-apa, lagi nanti banyak kerja awak. So, jangan tunggu sampai Cikgu Sarina dan Cikgu Ridwan tegur awak. Okay? Dan cikgu, sebelum cikgu akhiri kelas kita pada hari ini, cikgu nak minta maaf lah jika ada tersalah silap, salah penerangan ke apa, cikgu minta maaf sebab segala kekurangan tu adalah daripada diri cikgu. Yang baik tu tentulah daripada Allah saja. Okay, Cikgu Rizwan. Okey, jaga diri baik-baik tau anak-anak. Nanti kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye Harfina. Thank you. Terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu. Okay, Durga Devi. Thank you. So, thank you Safia. Thank you Muhammad. Thank you Durga. Thank you Samuel.